Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, kita teruskan lagi dengan individu yang ketiga dalam wanita suri teladan ini untuk membicarakan berkaitan dengan Sayyidatina Fatimah, Ratu Syurga. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, Ratu Syurga. Nama sebenarnya adalah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada nama pun kita tahu dah, Fatimah ini merupakan anak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelarannya ialah Az-Zahra, maksudnya ialah putih berseri-seri. Isteri Rasulullah bernama Sayyidatina Aisyah, namanya Humaira, iaitu putih kemerahan. Perkahwinannya adalah berkahwin dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan dikurniakan 4 orang cahaya mata. Nama anaknya ialah yang pertama Hasan, Husain. Ini yang paling masyhur yang selalu disebutkan, anaknya Hasan dan juga Husain, 2 cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikira sebagai ketua pemuda syurga. 2 orang lagi anaknya ialah Zainab dan Ummu Kulthum. Zainab dan Ummu Kulthum diambil nama kakak-kakaknya yang telah meninggal dunia. Dia guna balik nama kakak dia tu, menunjukkan kecintaan dia kepada keluarga dia. Kedudukannya dalam keluarga merupakan puteri bongsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dia status Islam dia adalah kanak-kanak perempuan pertama. Kanak-kanak perempuan pertama yang masuk Islam. Suami dia apa? Ali bin Abi Talib, kanak-kanak lelaki pertama yang masuk Islam. Tengok. Kanak-kanak lelaki pertama berkahwin dengan kanak-kanak perempuan pertama yang menerima dan masuk Islam. Wafatnya 6 bulan selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia 28 tahun. Di sini ada sedikit kisah, ada sedikit cerita ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit menunggu saat kewafatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil anaknya yang tercinta ini, Sayyidatina Fatimah ini. Lalu didekatkan kepalanya dengan kepala Rasulullah SAW. Dibisikkan sesuatu ke telinganya. Apabila dia bangkit, dia sedih. Dia menangis. Dia menangis. Kemudian dipanggil sekali lagi. Kemudian didekatkan kepalanya kepada mulut Rasulullah. Dibisikkan sesuatu ke telinganya. Lalu dia bangkit dan dia tersenyum. Selepas itu ada orang yang bertanya kepada dia, apa yang menyebabkan kamu tadinya sedih dan kamu kemudiannya senyum? Maka dia kata, aku tidak akan bocorkan rahsia ini selagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Setelah kewafatan Rasulullah, maka orang bertanya kepadanya, apa rahsia yang berlaku? Lalu dia kata bahawa kali pertama Rasulullah SAW panggil dan membisikkan ke telingaku, wahai Fatimah, sesungguhnya bapakmu ini bakal diambil oleh Allah, bakal diwafatkan oleh Allah. Lalu aku bersedih dan menangis. Dan kali kedua apabila Rasulullah panggil dan Rasulullah rapatkan telinganya ke mulut baginda, Rasulullah membisikkan, wahai Fatimah, sesungguhnya antara keluarga kita, orang yang paling cepat, orang pertama yang akan meninggal dunia dalam kalangan keluarga kita, iaitu kamu. Rasulullah bagi tahu bahawa lepas aku mati ni, lepas aku wafat ni, orang pertama yang akan wafat dari kalangan keluarga kita ialah kamu. Lalu dia gembira. Kerana apa? Kerana dia tahu dia akan nanti cepat bertemu kembali dengan ayahandanya, iaitu Rasulullah. Bayangkan kalau kita pada hari ni, ayah kita yang sedang sakit, tiba-tiba bisikkan ke telinga kita, Fatimah kita lagi ni lah, bukan Fatimah hai Fatimah, nanti lepas ayah mati, nanti beberapa bulan nanti kamu akan mati. Ustaz rasa meraung lari, takut. Tapi dia seronok kerana dia rasakan bahawa dia akan bertemu dengan ayahandanya selepas kewafatan ayahandanya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat utama yang ada pada diri Sayyidatina Fatimah ini ialah kasih sayang dan taat kepada ayahandanya. Sangat kasih, sangat sayang, menguruskan apabila Sayyidatina isteri baginda Rasulullah, Sayyidatina Khadijah meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, dia mengambil alih urusan rumah tangga. Dia yang jaga Rasulullah, makan dan minum Rasulullah dijaga, sehingga dia digelar dengan Ummu Abiha. Ummu Abiha mana? Ibu kepada ayahnya.
Itu jolokan padanya kerana dia yang uruskan makan minum dan juga pakaian ayahnya. Yang kedua, sifat utamanya adalah redha dan tabah terhadap perkara yang berlaku pada anggota keluarganya. Redha dan tabah. Kita lihat Sayyidatina Fatimah ini kematian ibunya ketika mana dia masih lagi kecil. Bersabar dengan kematian ibunya. Kemudian dia juga bersabar dengan dugaan yang dihadapi oleh ayah dia. Ayah dia diuji dengan berbagai-bagai cubaan dan dugaan. Kehidupan mereka pun tidak senang. Kehidupan mereka pun susah. Kerana ketika itu Rasulullah bukan siapa-siapa. Rasulullah merupakan Rasulullah yang menyampaikan dakwah, tetapi belum lagi memegang kuasa, belum lagi memerintah negara. Pada ketika itu Rasulullah SAW berada dalam keadaan yang susah. Tak ada harta, tak ada apa yang nak dibelanjakan. Sehingga kita boleh lihat bagaimana Sayyidatina Fatimah ini, walaupun setelah berumah tangga, dia banyak menguruskan rumah tangganya sehingga dia penat. Satu hari dia nak bertemu dengan Rasulullah, pergi ke rumah Sayyidatina Aisyah, ke rumah ibu tirinya, pergi untuk jumpa, dan sebenarnya nak jumpa dengan Rasulullah, tapi Rasulullah tak ada. Kemudian dia pun balik. Selepas itu bila mana Rasulullah balik, Rasulullah tahu bahawa anak-anaknya itu datang, maka Rasulullah pun pergi bertemu semula dengan Sayyidatina Fatimah ini. Ditanya apa keperluan datang jumpa ayahanda, maka dia kata, sebenarnya aku datang, aku nak, kalau boleh ya Rasulullah, aku nak seorang hamba, seorang pembantu untuk bantu kerja-kerja aku, kerana aku penat buat kerja seharian. Kalau ada pembantulah. Maka Rasulullah SAW menyatakan bahawa, ingin tidak kalau aku ajarkan kepadamu beberapa perkara, satu perkara yang kalau kau amalkan, ia akan bantu kamu dan ia lebih baik daripada kamu ada pembantu rumah. Lalu Rasulullah mengajar kepadanya agar dia membaca satu zikir yang biasa, iaitu Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Maka dengan itu genap 100 kali setiap kali nak tidur. Bila malam nak tidur, baca zikir tadi 33, 34. Ia rupanya memberikan kekuatan tubuh badan. Kerana selepas itu, kata Sayyidatina Fatimah, aku tidak lagi merasa penat selepas itu. Seterusnya kita lihat bagaimana ketabahannya lagi. Ketabahannya, dia ni redha, kuat membantu Rasulullah SAW apabila Rasulullah SAW dianiaya. Satu ketika mana Rasulullah SAW sedang solat di Kaabah. Tengah solat, orang Quraisy datang bawa perut unta. Perut uri. Uri ni tempat yang mana kalau unta beranak, ada yang duduk dekat anak tu, yang bersambung dengan tali pusat unta tu dengan anak tu, itu dipanggil uri. Uri tu dengan darahnya diletakkan di atas kepala Rasulullah SAW. Rasulullah tak bangun, sehingga Sayyidatina Fatimah pergi, nampak dalam keadaan begini, membersihkan kepala ayahnya, angkat, buang najis-najis tersebut. Barulah Rasulullah SAW mengangkatnya. Itulah bagaimana ketabahan dan kesabaran yang ada pada diri Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha ini. Sumbangannya merupakan pendorong kepada Rasulullah. Setelah ibunya tiada, dia mendorong Rasulullah SAW. Ketika mana orang-orang kafir membenci dan menganiaya, dia memperkuatkan lagi semangat ayahandanya agar sentiasa teguh untuk menyampaikan dakwah. Yang kedua, mengambil berat terhadap ayahandanya dengan memberi khidmat bakti dalam menyediakan keperluan harian. Dia jaga, itu sumbangan dia jaga ayahanda dia, makan minum ayah dia. Dan yang ketiganya, berjaya mendidik anak-anaknya menjadi Muslim yang soleh. Apa tidaknya, anaknya Hasan dan Husain diisytiharkan oleh Rasulullah sebagai ketua pemuda syurga. Ini merupakan kemuncak kejayaan seorang ibu mendidik anak dia, bukan sahaja berjaya di dunia, bahkan berjaya di akhirat. Bila mana kita baca kisahnya ini, maka kita perlu mengambil iktibar. Kita jadilah anak yang soleh. Bantu keluarga kita, tolong mak ayah kita, tolong basuh pinggan, tolong buat kerja rumah, kemas rumah. Ini merupakan bentuk bantuan yang sangat berguna, sangat baik bagi seorang anak untuk berbakti kepada ibu bapa dia. Yang kedua, berkhidmat kepada, tadi Ustaz katakan, berkhidmat untuk ibu bapa.
Dan kita jadi juga. Yang kedua, kita jadi anak yang soleh. Jadi anak yang soleh. Bukan sahaja bantu begitu, tetapi kita juga menjadi anak yang soleh, jaga solat, puasa, apa semua, supaya kita ini menjadi hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, mendorong mewujudkan keluarga yang mentaati Allah. Bukan sahaja kita yang taat, bahkan kita tolong, kita minta juga, kita bimbing juga adik-adik kita, adik-beradik kita, abang kita, untuk mereka semua melakukan ketaatan. Mereka lupa untuk solat, maka kita ingatkan mereka untuk mereka menunaikan solat, agar kehidupan sebuah keluarga itu dalam keadaan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lupa share video ini dan juga tekan butang subscribe untuk semua yang mungkin memerlukan maklumat untuk belajar, dapat mempelajari ilmu-ilmu yang kita bincangkan ini. Jadi aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.